Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang kepada kita untuk sama-sama hadir, untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh kita pada pagi ini. Jadi sebelum tu saya Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini diberi kesempatan peluang untuk kita sama-sama hadir, sama-sama kita ikuti, sama-sama kita penuhi masa kita dengan perkara-perkara yang berfaedah. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan teruskan kuliah subuh kita dengan perbincangan tajuk berkenaan dengan hari kiamat. Hari kiamat macam mana akan berlakunya dan apa yang Allah Ta'ala janjikan dan Allah Ta'ala sediakan untuk kita, khusus ketika mana kita berada di padang mahsyar nanti sebelum kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dengan kitab Aqidatul Islamiyah insya-Allah. Muaz, tengok kamera tu tak apa sama lah. Kamera tak bagi elok tengok kamera tu tak, kamera ni bagi dia sama. Okey, pagi ni insya-Allah kita akan sambung perbincangan berkenaan Aqidatul Islamiyah dan secara khususnya akan membahaskan berkenaan dengan timbangan amalan. Amalan kita ditimbang dan ada golongan-golongan yang dimasukkan ke dalam neraka, golongan yang dimasukkan ke dalam syurga. Dan istimewanya pada hari ini kita akan tengok perbincangan berkenaan dengan golongan-golongan yang duduk di atas pagar, golongan yang duduk di tengah-tengah. Dia ada golongan yang tak pergi ke mana, syurga tak, neraka pun tak, duduk di tengah-tengah. Nanti siapakah golongan macam ni? Adakah disebutkan di dalam Al-Quran yang menjadi dalil panduan kita? Nanti kita akan tengok nanti dalam perbincangan kita pada hari ini. Kita akan tengok ada satu golongan lagi, iaitu golongan duduk di atas pagar. Macam mana kita duk tahu, dia hanya ada dua golongan je duk dengar sebelum ni, syurga dan juga neraka. Tak pergi ke syurga, ke neraka, tak pergi ke neraka, pergi ke syurga. Tapi ada satu golongan lagi, ketika mana ditimbang amalan mereka ni, iaitu mereka ni duduk di tengah-tengah, duduk di atas pagar. Nanti insya-Allah kita akan bahaskan berkenaan dengan golongan yang duduk di tengah-tengah, disebut sebagai orang-orang yang memang tak pergi mana, syurga pun tak, neraka pun tak. Nanti tengok golongan yang ketiga ni. Dan sebelum tu, marilah sama-sama kita kongsi, share dan juga like video yang dihasilkan ini. Mudah-mudahan manfaatnya tu untuk kita semua. Kita dapat sebagai pemberat timbangan amalan kita di akhirat nanti. Dan jangan lupa komen di bawah. Kalau kata sound clear, insya-Allah anda akan tengok di sini, anda akan baca mesej yang ditulis. Dia insya-Allah tak ada masalah apa. Kalau sound tak clear tu, kita akan cuba perbaikilah, tambah supaya yang mendengar kuliah kita ni lebih selesa dan juga lebih beri tumpuan kepada apa yang akan dibincangkan nanti insya-Allah. Dan sebelum kita
baca sambung perbincangan kita berkenaan dengan Aqidatul Islamiyah ini. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan hizib Nasr lil Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati pertemuan kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita, memberkati dan juga memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan yang utamanya Allah Subhanahu wa taala hilangkan musibah COVID-19 ataupun perkara yang memang kita pun jadi runsing sekarang ni, tak boleh nak buat apa lah. Yang menegak stop kuliah masjid pun tak boleh diteruskan, sembahyang Jumaat pun terpaksa ditangguhkan sementara waktu, bukan diberhentikan, ditangguhkan. Nanti selesai saja musibah COVID-19 ni, kita sama-sama balik sembahyang di masjid, insya-Allah. Sembahyang tarawih pun boleh buat di rumah je, kalau tidak pergi beramai-ramai boleh juga duduk berkamar. Tapi bila kata main musibah COVID-19 ni, kita hanya duduk di rumah sahaja. Dan sekali lagi minta mohon pada sahabat-sahabat sedang pendengar sekalian, tolong share, like dan juga komen di bawah itu. Okey ke tak okey, ataupun tegaklah daripada mana saya daripada sekian-sekian clear. Okeylah, kawan-kawan kita boleh tengok juga orang-orang yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi untuk permulaannya, marilah sama-sama kita mulakan kuliah kita dengan bacaan hizib hizib Nasr lil Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, bahagiakan kehidupan kita dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم
وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعياذك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل.
خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan hizib Nasr kita daripada Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan zikir-zikir, doa-doa yang kita lantunkan tadi, permintaan kita yang kita sertakan bersama dengan bacaan hizib Nasr tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Allah Subhanahu Wa Taala akan pandang dan juga Allah Taala akan menerima segala permintaan kita yang kita sebutkan dan juga apa yang kita niatkan, apa yang kita lintaskan dalam hati kita, insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita menggunakan kitab Aqidatul Islamiyah, Arkanuha, Haqaiquha, Mufsidatuha. Aqidah Islamiyah, pegangan hati seorang Muslim, apakah rukun-rukunnya, apakah hakikat-hakikatnya, dan juga apakah yang akan merosakkan akidah sebagai seorang Islam itu, apakah yang perkara-perkara yang menjejaskan akidah kita. Nanti insya-Allah kita akan sebutkan dalam perbincangan kita. Tapi secara khususnya apa yang akan kita bahaskan pada hari ini khusus berkenaan dengan ahwal yaumul qiyamah, keadaan-keadaan ataupun golongan-golongan orang-orang pada hari kiamat nanti. Macam mana keadaan kita? Kita duduk pada kedudukan mana? Nanti disebutkan khususnya pada perkara yang ke-6, waznul a'mal, timbangan amalan. Nak ulang sekali lagi tajuk-tajuk yang akan dibahaskan di dalam kuliah subuh kita, khususnya berkenaan dengan rukun iman yang kelima, beriman dengan hari akhirat. Pada perkara yang keempat, iaitu ahwal yaumul qiyamah, keadaan-keadaan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat ni rukun dia, apakah perkara-perkara yang disebut sebagai beriman dengan hari kiamat. Ada bab pertama, alam barzakh, kemudian alam pergi ke kiamat, kemudian asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan yang ketiganya keadaan huru-hara berlakunya kiamat tadi, ditiupkan sangkakala terbalik semua alam ni. Dan yang keempat yang kita bahas sekarang ni, ahwal yaumul qiyamah, keadaan hari kiamat. Apakah keadaan dia, macam mana dia punya rupa dia, kita pada hari tersebut macam mana kedudukan dia, itu disebut sebagai ahwal yaumul qiyamah. Ada 9 perkara dibahaskan dalam ahwal yaumul qiyamah. Yang pertama sekali al-ba'su, mengikut rentetan, mengikut tertib dia, disebutkan dalam kitab Aqidah Islamiyah ini yang disusun oleh Syekh Dr. Mustafa Sa'id Khin dan juga Dr. Muhyiddin Mistu. Dia menyebutkan ada 9 perkara dibahaskan ikut urutan. Pertama sekali al-ba'su, dibangkitkan daripada kubur. Dan yang keduanya kita pergi ke telaga Al-Kautsar, telaga Nabi. Dan yang ketiganya, atau yang kedua pergi ke Al-Kautsar, yang ketiganya kita dihimpunkan, kita dihimpunkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat asy-syafa'ah, syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelimanya al-hisab. Yang keempat tadi, yang keempat asy-syafa'ah, dan yang kelima al-hisab, diperhitungkan satu persatu. Dan yang keenam waznul a'mal, ditimbang segala amalan kita. Apa beza hisab dengan wazn amal? Nanti kita akan tengok apa perbezaan dia, hisab dengan wazn a'mal, timbangan amalan. Apa beza dia? Tadi hisab sebab dah, timbang sebab dah. Hisab tu pun perkiraan, perhitungan. Wazn amal, timbangan. Timbangan pun dalam perhitungan juga. Apakah persamaan, apakah perbezaan dia, nanti kita akan sebutkan di sini. Dan yang ketujuhnya as-sirat, titian. Lepas pada kita ditimbang, ditentukan hala tuju kita, maka kita akan melihat pula as-sirat, titian. Dan yang ke-8 pembalasan.
dapat habuan lah terhadap apa yang kita lakukan masa di dunia ni. Dan yang kesembilan akan menceritakan syurga dan juga neraka, bagaimana sifat syurga, bagaimana sifat neraka tu, apa yang ada dalamnya, apakah nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga, dan apakah siksaan-siksaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi orang yang ingkar, bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 9 perkara yang akan dibahaskan dalam ahwal yaumal qiyamah, keadaan-keadaan di hari akhirat nanti. Dan sebelum kita sambung perbincangan kita pada hari ini, khususnya berkenaan dengan waznul a'mal, berkenaan dengan timbangan segala amalan kita, sekali lagi nak mohon pada sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman maya, bolehlah kongsikan, tolong kongsikan video yang kita hasilkan ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat lebih lagi, memberi manfaat untuk diri kita semua. Hanya sekadar kata boleh kongsikan apa yang ada, apa yang anda tahu. Tuan-tuan boleh kongsikan video ni untuk lebih ramai lagi. Kawan-kawan lain pun boleh tengok di grup WhatsApp, tengok grup Facebook, tengok di Instagram. Boleh kongsikan supaya ilmu ini lebih meluas dan orang kita jadi faham berkenaan dengan agama. Bukan sekadar kata mengaku sebagai Islam, tapi mengetahui hakikat Islam itu apa. Kita bukan sekadar kata kita disebut aku orang Islam, tapi sembahyang tak, tak tahu halal haram, tak tahu yang dikatakan perkara mungkar, tak tahu dikatakan perkara yang baik, perkara yang sepatutnya kita lakukan. Islam hanya tinggal pada nama. Jadi yang ni tak kenalah, tak betul lah. Kita mengaku sebagai seorang Islam, maka hendaklah dibezakan di antara Islam dengan bukan Islam. Kalaulah orang Islam tu sama aja dia bukan dengan Islam, apa bezanya? Orang duk tanya apa masa Dr. Zakir Naik pergi ke Jepun. Ditanya apa yang kami dapat, orang Jepun tanya, kami masuk Islam kami dapat apa? Maksudnya ada perbezaan apa keuntungan yang kami boleh dapat ketika mana kami masuk Islam. Jadi kalau kata sama aja, ni Islam tak Islam sama aja, gila. Jadi kalau kata Islam tu ada kelebihan dia tersendiri, maka kita zahirkan, pamerkan, tunjukkan, dan kita sendiri amalkan dalam kehidupan kita, barulah mengaku betul-betul orang Islam, malahan orang yang beriman. Jangan sebut kata kita ni orang yang beriman, sedangkan belum lagi kita diuji, belum lagi kita melakukan segala perintah Allah Ta'ala. Rugi sangat-sangatlah. Jadi biarlah mulut kita selari dengan tindakan kita, selari dengan hati kita, insya-Allah. Jadi kongsikanlah video yang kita hasilkan ini supaya lebih ramai lagi orang, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang boleh mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Dan yang keduanya, komen-komen lah. Kawan-kawannya anda boleh tengok juga daripada mana video ini dituntun. Sahabat-sahabat mana yang melihat video yang kita hasilkan ini, mudah-mudahan ianya bermanfaat pada semua, insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan waznul a'mal, timbangan amalan kita. Sebelum tuan baca sikit mesej-mesej yang dia hantar, Muhammad Jaafar Mingan, Detek Abuya Hambali, Purnama Hijau Terengganu, alhamdulillah, terima kasih kerana mengikuti. Kemudian Teluk Intan Muhammad Jaafar, Muhammad Jaafar Teluk Intan Perak, alhamdulillah, jelas alhamdulillah. Kemudian Zaidi Daud daripada KL, alhamdulillah, mudah-mudahan musibah COVID-19 yang ada di KL, di Selangor diangkat segera. Allah Subhanahu Taala bebaskan kita daripada musibah ni, juga daripada yang lain-lain. Tak apalah, nanti kita akan tengok lagi lah mesej-mesej ataupun komen-komen yang dimuatkan di dalam Facebook ini. Anda buka dua-dua Facebook daripada page rasmi anda sendiri dan juga daripada audio kuliah. Bolehlah komen-komen di situ dan juga kongsikan video yang dihasilkan ini. Dan sebelum kita bahas berkenaan dengan waznul a'mal, timbangan amalan ini, marilah sama-sama kita terlebih dahulu membaca ayat Al-Quran, dalil sebagai dalil panduan kita untuk kita memahami lebih lagi perbincangan berkenaan dengan waznul a'mal ini. Boleh sama-sama buka Al-Quran muka surat 156, muka surat 156 yang akan menceritakan berkenaan dengan ahlul a'raf ataupun ashabul a'raf, orang-orang yang duduk di tengah-tengah. Yang duduk di tengah-tengah, mereka ni tak pergi ke syurga dan juga tak pergi ke neraka.
dan golongan yang ketiga. Nanti kita tengok golongan yang ketiga akan dibahaskan di sini insya-Allah. Muka surat 156. Muka surat 156 daripada ayat 45 hingga ke 49. Ayat 45 hingga ayat 46 sampai kepada 49. 46 sampai 49 khusus menceritakan berkenaan dengan Ashabul A'raf. Anak dia jaga anak dia ni. Ya, anak jaga saya lagi. Alhamdulillah, kita baca ayat Al-Quran ni daripada surah Al-A'raf, ayat 46 hingga ayat 49, yang akan menyebutkan berkenaan dengan golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga disebut sebagai Ashabul A'raf. Mereka ni tak pi ke syurga dan juga tak pi ke neraka, duduk di tengah-tengah. Nanti kita akan sebutlah yang duduk di pi ke syurga ni macam mana, yang ke neraka ni macam mana, dan apakah yang ditimbang, apakah rahsia di sebalik depa ni lepas pi ke syurga, dan perkara apa yang membawa kepada pi ke neraka, wal'ayazubillah. Nanti kita akan tengok dua golongan lagi. Golongan pertama, golongan kedua, orang yang pi ke syurga, orang yang pi ke neraka, dan juga orang yang duduk di tengah-tengah ataupun Ashabul A'raf. Kita tengok dulu dalam surah Al-A'raf ayat 46 hingga ke 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bainahuma hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون Sadaqallahul azim. Tuan-tuan kalau nak tahu lagi cerita berkenaan dengan golongan-golongan syurga, neraka dan juga golongan yang duduk di tengah-tengah ni, ada lagi lah ayat ni yang menceritakan berkenaan dengan golongan-golongan ni. Dan lepas pada tu dicerita pula orang yang daripada neraka panggil kepada orang syurga supaya diberikan air kepada mereka. Tapi akhirnya adalah dicerita-cerita panjang lagi, boleh tengok di sana. Ana hanya sebutkan golongan yang ketiga ni saja, iaitu Al-A'raf. Disebutkan di sini. Tengok terjemahan dia. Lupa nak baca terjemahan dia. Tengok terjemahan dia muka surat 156. Kita tengok terjemahan pokok ataupun golongan-golongan disebut sebagai Ashabul A'raf. Ayat yang ke-46. Dan di antara kedua-dua penghuni syurga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf, iaitu tempat yang tinggi, ada orang yang saling mengenali masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni syurga, Assalamun alaikum, itu salam sejahtera bagi kamu. Mereka belum dapat masuk tetapi mereka ingin segera masuk. Ni orang Ashabul A'raf ni, mereka ni duduk di tempat yang tinggi. Saya kata duduk di tembok. Ada sebagian tafsir menyebutkan golongan yang duduk di tembok tu, kata duduk atas pagar lah. Duduk di atas pagar, mereka ni tak pergi ke neraka, mereka tak pergi ke syurga, duduk di tengah-tengah. Itu disebut sebagai
ashabul a'raf. Kemudian, dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim itu. Orang yang zalim pada diri mereka kerana masa di dunia dulu tak mau nak ikut perintah Allah Ta'ala. Itu kata zalim lah. Jadi puak-puak ataupun ahli al-a'raf ini, ashabul a'raf ni, bagi tahu, ya Allah, jangan bagi kami ni masuk dalam neraka. Kami tak mau pergi neraka ni. Masa dalam syurga dia seronok manis je tengok kawan-kawan duduk dalam syurga. Salamun alaikum, sejahtera untuk kamu. Doa Allah mudah boleh juga masuk dalam syurga. Tapi bila pandang ke neraka, ya Allah, janganlah jadikan kami ini sebahagian daripada golongan-golongan zalim yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang di atas A'raf, iaitu tempat yang tinggi, dalam di atas tembok tadi, menyuruh orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Duk tengok geng-geng masuk dalam neraka tu. Ada orang yang kena dicam muka mereka ni. Orang yang sombong. Hidup di dunia dulu belagak sangat. Masa hidup di dunia tu sombong. Kata ke orang tu, kata ke orang ni. Hina orang tu, hina orang ni. Ni golongan-golongan macam ni di akhirat tadi masuk neraka. Kerana sombong, kerana takabur, masuk dalam neraka. Lalu orang yang duduk atas pagar ni kata dekat mereka, hampa dulu tu dia lah sombong sangat. Mana harta yang banyak? Mana rumah yang besar? Mana duit ni yang banyak tadi yang kata boleh membahagiakan kamu ni masa duduk di sekarang ni? Kamu duduk tang mana? Kamu ke tempat kamu di mana? Tu bila mana menunjuk dengan sombong, menunjuk dengan riak. Tapi kalau kata menunjuk untuk apa? Untuk memberi rangsangan, untuk memberi galakan kepada orang lain untuk buat amal kebaikan, yang tu tak menjadi masalah. Jangan pula tu tengok tu ustaz tu bila bagi sumbangan duk tunjuk dekat orang, pamer dekat orang. Bukan, yang tu bukan kerana nak menunjuk-nunjuk biasa, tapi kerana nak bagi galakan, bagi rangsangan kepada orang lain supaya sama-sama buat amal kebaikan. Yang tu tak ada masalah. Ataupun kerana nak kerana apa, macam ustaz realiti yang ada sekarang ni, dia duk tunjuk tu, duk ambil video, ambil gambar, tunjuk kepada orang lain kerana dia pegang mana. Kawan-kawan bagi, yang tolong Ustaz ni, kami ada duit ni, kami tak kenal ni. Di Baling ni, di Kupang ni, kami tak tahu siapa dia, orang susah ni, silap bagi. Ni duk pergi bagi, tambah pula manusia ni pula. Alang-alang kata orang sebut, kata nak bagi bantuan. Oh, pakat berderu, ya saya layak ni. Saya tak dapat apa lagi ni. Saya berhak ni, duit saya tak ada ni, saya terputih bekalan. Padahal dalam rumah banyak dah. Berguni-guni dah dapat dah beras apa semua. Tapi duk sebut kata tak dapat lagi. Jadi kami tak kenal, tolonglah Ustaz, tolong bagikan kepada orang yang berkenaan. Jadi bila mana kita dah terima amanah tadi, walaupun tak diminta, tak apalah Ustaz, tak payahlah dia ambil gambar apa, susah kau Ustaz apa siapa nak ambil gambar. Tapi kerana nak menenangkan hati yang si pembagi tadi, kita bagi juga. Ni betul ni, tengok dia bagi kepada si fulan bin sebelah. Duit yang kita kumpul hari tu daripada surau, contohnya surau tang mana-mana luar daripada Kupang ni, kumpul mai bagi dekat saya bagi kan. Bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan kerana sombong, lebih kepada apa, kita nak bagi tahu kata kita dah sampaikan amanah daripada sahabat-sahabat. Tapi kalau kata menunjuk-nunjuk dengan cara memang dalam keadaan sombong, harta sendiri. Ini di antaranya. Dah duit ada sendiri. Bagi berapa duit RM1 je pun, tapi bergambar tu, berselfie tu lebih akan bagi RM1,000. Dia orang minta sedekah berjalan-jalan. Oh ni sonok ni ambil gambar. Tengok, oh betapa bagusnya orang yang bersedekah. Bukan nak menunjuk, bukan nak kata apa, hanya sekadar kata nak bagi tahu ke hampa ni, aku sedekah ni. Mainlah kita pakat-pakat bersedekah. Tak ada tunjuk lah kalau macam tu. Tak ada tunjuk lah. Cukup kita ikhlas Allah Ta'ala. Nakkan naungan arash di akhirat nanti. Nabi kata 7 golongan yang mendapat naungan arash tadi, orang yang bersedekah lalu sembunyikan. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah, fa'akhfaha, lalu dia sembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga kan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan, disedekahkan oleh tangan kanan. Jadi kita tak mau masuk dalam golongan neraka tadi kerana sombong. Dan itukah orang yang kamu telah bersumpah bahawa mereka akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam syurga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak akan bersedih hati. Haula'i aqsamtum la yanalahumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Akhirnya ashabul a'raf ni depa duduk tengah-tengah dan akhirnya masuk ke dalam syurga juga.
Mereka ada kebaikan, ada perkara yang menolak mereka ni akhirnya masuk ke dalam syurga. Ni Ashabul A'raf ketika dilaksanakan waznul a'mal, timbangan amalan. Dan di dalam kitab Aqidatul Islamiyah pada perkara yang ke-6 muka surat 436. Siapa yang ada kitab ni, kawan-kawan yang pernah belajar di sirah, pasti mereka akan ada kitab ni. Kita sama-sama dah ulang kaji balik, murajaah balik pelajaran ni. Mudah-mudahan mantap ingatan kita, ilmu kita tu insya-Allah akan kekal. Saya pun bila buka balik macam ni barulah teringat. Kalau dulu mengaji dah tak perasan, oh benda ni pernah dibahaskan, pernah dibincangkan, tapi bila mana dah tersimpan lama, tak ada dibuka, maka terlupalah. Dan satu lagi pula, alang-alang sebut berkenaan dengan bab lupa ni, kalau siapa-siapa ada soalan boleh tanya. Ada persoalan apa, silakan tanya. Sama ada nak mesej secara PM ke, pesanan mesej, ataupun macam mana kan, bolehlah tanya. Tanyalah, tengok di audio kuliah ke, ataupun di page anda sendiri, boleh mesej kepada anda, nak tanya apa-apa soalan, tanya. Sebab apa anda suka juga kalau orang bertanya ni, kerana yang tu adalah refresh untuk diri anda, ilmu anda ni dapat kita buat rujukan semula. Kalau tak ditanya tu, mungkin kita pun lupa. Kadang tu kita duk pasang kata kita sendiri je, kita duk tahu apa yang kita tahu je lah. Tapi bila mana ditanya ni, ada saja ilmu-ilmu yang baru, persoalan-persoalan yang baru ditimbulkan. Macam mana kita nak tahlil, macam mana kita nak rungkaikan persoalan tadi dengan soalan-soalan daripada tuan-tuan dan perempuan. Boleh tanya, boleh PM, boleh mesej pada anak dan tanya apa yang nak ditanya, insya-Allah. Berbalik pada perbincangan kita, muka surat 436 pada perkara yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Waznul a'mali ba'da al-hisabi wa tuslamu al-kutubu yajri al-wazn wa huwa waznun 'amun shamilun li jami'i ma qatarafa al-insanu min athamin wa ma 'amilahu min salihatin wa huwa mizanun daqiqun 'adilun la yukhti sun'ullahi allazi atqana kulla syai'. Yang disebut kata hisab ni, seperti mana diterangkan di dalam kitab di Aqidah Islamiyah ini, bahawa yang dikatakan hisab ni selepas pada kita dihisab, lepas pada kita diberikan catatan amalan kita, lalu kita ditimbang. Dan timbangan ini secara umum apa yang kita lakukan masa di dunia tu, sama ada daripada perkara-perkara dosa ataupun perkara-perkara yang baik. Dan timbangan itu wa huwa mizanun daqiqun 'adilun la yukhti. Timbangan tadi adalah satu alat yang cukup detail. Daqiq ni maksudnya detail, sungguh halus, sungguh adilun, memang adil, memang tepat. La yukhti, tak akan silap. Timbangan tadi betul dah, tepat dah. Jangan duduk macam mana nak timbang amalan ni. Kita mungkin tak terfikir macam mana amalan kita ditimbang. Nanti insya-Allah di akhir perbahasan berkenaan dengan waznul a'mal ini, dia akan terangkan macam mana timbangan amalan tadi ni, macam mana ditimbang. Tapi benda tu kita kena percaya. Benda tu ada. Nabi dah cerita, Nabi dah sebut dah, Nabi dah beritahu kepada kita bahawa benda tu ada, maka kita meyakini. Mungkin kita tak dapat timbang lagi dengan akal kita, kita tak dapat lagi gambaran, tapi benda tu ada. Kerana apa? Nabi beritahu. Sebab apa kita percaya adanya timbangan amalan ni? Kerana Nabi dah maklumkan kepada kita, Al-Quran dah cerita dah kepada kita, maka kita terima. Itu sebagai seorang Muslim, menerima dulu apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis. Kita terima dulu. Pahaman kita macam mana? Itu dia berbeza-beza lah. Sebab itunya ulama-ulama dia ada perselisihan pendapat. Ada yang kata maksud macam ni, ada maksud macam ni. Betul ke tak betul? Selama mana tak bertentangan dengan syariat, maka diterima. Tak bertentangan dengan Al-Quran, tak bertentangan dengan hadis Nabi, maka diterima. Tapi pendapat yang, pemahaman yang tersasar daripada Al-Quran dan juga hadis, daripada ayat yang lain, daripada hadis-hadis yang lain, maka perkara tersebut tertolaklah. Ini kita punya asas pegangan kita. Ayat Al-Quran yang dibacakan tadi mestilah tepat, mesti betul. Nak tahu ukuran tepat betul macam mana? Tengok kepada ayat-ayat yang lain, tengok kepada hadis-hadis yang lain, maka dapatlah jawapan tadi. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-47.
Dan kami letakkan, kami adakan timbangan-timbangan al-qist yang tepat. Memang timbangan tu memang tepat, tak lari. Boleh ke buat macam tu? Boleh, memang boleh tepat. Dulu ni kita duk timbang guna jarum. Lah ni mai zaman canggih, teknologi yang canggih, boleh timbang, letak plastik pun dia boleh kira berapa berat dia. Tu manusia, ciptaan manusia. Ciptaan orang yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Manusia, Allah Ta'ala cipta kita ni, Allah Ta'ala cipta akal kita. Kita boleh buat satu yang hebat. Ni Allah Ta'ala yang nak cipta benda-benda lain, nak cipta timbangan ni. Tak susah, tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Harus saja bagi Allah Ta'ala. Boleh buat benda macam-macam. Kita yang manusia ni pun boleh cipta macam-macam. Ni Tuhan yang mencipta kita. Kita ni pun duk berasa tengok dalam diri kita, tengok dengan akal kita boleh buat satu macam-macam. Kerana tu memang dapat satu benda yang baru. Kena ingat Tuhan yang mencipta kita. Allah Ta'ala yang mencipta kita. Mudah sangat bagi Allah Ta'ala nak cipta sesuatu yang lain daripada kita ni. Selain daripada makhluk manusia, mudah sangat bagi Allah Ta'ala. وَنَضَعُ الْمَوَاذِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Dan kami ciptakan timbangan yang tepat pada hari kiamat nanti, maka tiada seorang pun yang dizalimi, tiada seorang pun yang rugi, tiada seorang pun yang terlepas dengan apa yang amalan yang dia lakukan. Baik dan buruk semuanya akan ditimbangkan. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Walaupun timbangan seberat habbatin khardalin, satu biji daripada khardal. Ada yang sebut kata khardalin ni sawi, tapi sebenarnya maksud kata khardalin ni satu biji benih yang paling halus dalam dunia ni. Dia main daripada tumbuhan, tapi biji benih tu halus sungguh, kecil sungguh, tetap juga ditimbang oleh Allah Ta'ala. Min khardalin ataina biha, kami akan timbang dia, kami akan perkirakan dia. Tu walaupun benda tu simple. Sebab dikiaskan dengan tumbuhan ni supaya kita nak nampak cerita terus pakai alam sana, pakai kita pun tak tahu macam mana ni. Timbang dengan akal supaya dapat juga faham, walaupun sedikit. Tak faham keseluruhan, kita hanya percaya, yakin betul-betul dengan apa yang Nabi bagi tahu, yakin betul-betul apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi hakikat sebenar timbangan yang disebutkan tadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Macam mana nak timbang, macam mana nak tahu, macam mana yang diangkat poin-poin ni apa semua, itu semua Allah Ta'ala yang mengetahui. Kita hanya meyakini adanya timbangan. Jadi macam mana timbangan tadi? Didatangkan perumpamaan. Kemudian disebutkan di perumpamaan di sini, wa in kana mithqala habatin, walaupun hanya sebesar, diumpamakan sebesar timbangan satu biji min khardalin yang kecil. Timbangan biji yang kecil saja, min khardalin. Bukan besar mana, sekecil saja. Dulu dia kata biji sawi kecil je. Ataina biha, tetap juga kami timbang. Masuk ringan sungguh lah tu. Agak-agak satu biji sawi lah ni lah. Kalau lah ni jumpa ke tak teknologi boleh timbang biji sawi. Kalau plastik ada lah. Dia tengok timbang kat kedai-kedai tu, dia letak plastik pun naik lah. Ni satu biji sawi ringan sangat, satu biji je. Bukan kata banyak, satu biji letak je. Min khardalin, min habbatin, misqala habatin, dengan timbangan seberat satu biji, min khardalin, daripada satu biji benih yang kecil, ataina biha, tetap kami timbang dia, tetap kami kirakan dia. Wa kafa bina hasibin, dan memadailah bagi kami itu sebagai orang yang menentukan timbangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala mampu buat segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala mampu mencipta satu benda yang kecil, benda yang halus, yang tak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Kita tak nak tahu macam mana benda ni boleh tercipta, macam mana boleh berlaku. Contohnya macam COVID-19 lah ni. Macam mana COVID-19 ni boleh ada? Macam mana boleh terwujud, sedangkan kita tak pernah lagi duk berjumpa sebelum ni, tapi benda tu boleh buat. Allah Subhanahu Wa Taala mampu melakukannya. Allah Ta'ala tak ada mustahil pada dia untuk melakukan satu. Manusia jadi pening, kita pun jadi serabut. Macam mana nak buat ni punca, kok mana lari, kok mana pusing, kok mana tak tahu punca. Ini Allah Subhanahu Wa Taala punya kerja. Wa innal ladzi alaihi jumhur ulama anna alladzi yuzanu huwal a'mal lasijillat. Dan ulama bersepakat yang ditimbang pada hari tersebut, pada hari kiamat nanti, yang ditimbang hanyalah amalan-amalan, bukan perkara-perkara yang telah pun ditulis. Kalau ada ditulis tu, itu lain kira. Tu macam mana anda sebutkan tadi, perbezaan di antara hisab dengan waznul a'mal. Hisab tadi, benda yang dah dicatat dah. Mai raqib dan juga atib ada tulis dah, yang ni kesalahan macam ni, kesalahan macam ni, kesalahan macam ni.
dah dibincang, dah dibahaskan dah yang tu. Adapun waznul a'mal, segala amalan kita ditimbangkan, iaitu amalan-amalan yang kita lakukan. Zikir-zikir yang kita sebut, ayat Al-Quran, bacaan solawat, kemudian tasbih-tasbih yang kita alunkan, baca hizib bahar tadi, hizib nasr tadi. Selain daripada niat kita tu supaya Allah Ta'ala memandang kepada kita, mendengar apa yang kita minta, juga sebenarnya di sebalik perkara tersebut adanya timbangan yang khusus menimbang segala apa yang kita lakukan. Jadi tak sia-sia. Bukan saya saja baca hizib. Jangan duk nah, kira tiap-tiap hari baca hizib, tiap-tiap hari baca hizib. Yalah, kita baca hizib ni habuan ikut, insya-Allah. Doakan ana cuba nak duk usaha untuk hasilkan satu video yang boleh kita baca hizib tadi. Dia ada naik perkataan boleh diulang-ulang, insya-Allah. Ana akan cuba hasilkan, cuba buat, dan kita boleh baca setiap hari. Zikir-zikir yang kita bacakan tadi pagi dan juga petang, hakikatnya kebaikan untuk diri kita. Bukan kata bila baca tu Allah Subhanahu Wa Taala semakin agung, semakin hebat, semakin bertambah kekuasaan, ketinggian, keagungannya. Dah, hakikatnya untuk kebaikan kita sendiri. Berbanding dengan manusia, pujian dia tu kita berdua kata kita ni lebih dipandang, lebih diangkat. Itu kalau kata kita menerima pujian daripada manusia, daripada orang bawah, kita berasa syok, berasa semangat. Itu kebaikan untuk kita. Orang puji, tapi hakikatnya pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk menambah keagungan Allah Taala. Sebaliknya, untuk diri kita sendiri. Zikir yang kita alunkan, permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, kebaikan dia untuk diri kita sendiri. Bukan untuk keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah teragung, Allah tertinggi. Allah Ta'ala itu maha kuasa dengan diri dia sendiri. Tak berhajat kepada puji-pujian kita. Kita yang berhajat kepada pujian tadi untuk diri kita sendiri. Untuk memberi semangat, untuk memberi kekuatan pada diri kita sendiri. Wa innal ladzi alaihi jumhurul ulama, dan sungguhnya telah bersepakat jumhur ulama, kebanyakan ulama, annal ladzi yuzanu wal a'mal lasijillat. Sungguhnya yang ditimbang tadi ialah amalan-amalan, bukan perkara-perkara yang dah dicatatkan sebelum ni. Amalan yang kita lakukan tadi yang telah ditimbang untuk menentukan kita ni pi ke mana, syurga ataupun neraka, wal a'yaz billah. Wastadallu ala dhalika bi ahaditsin adidatin, dan perkara tersebut berdalilkan kepada hadis-hadis yang banyak. Seperti mana disebutkan di sini ada dua hadis. Seperti mana disebutkan pada hadis yang pertama daripada Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samawati wal ard." والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Ini dalil yang pertama daripada hadis riwayat Muslim dan juga Imam At-Tirmizi. Dia menyebutkan daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mendengar daripada Rasulullah SAW, hadis yang famous, hadis yang masyhur dalam Matan Arba'in An-Nawawi juga disebutkan hadis ini. Apa kata Nabi? At-tuhuru syatrul iman, bersih itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimah alhamdulillah, pujian kita pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah boleh makan, alhamdulillah boleh hidup, alhamdulillah boleh lagi kecapi nikmat Tuhan, alhamdulillah boleh lagi duk tengok alam, alhamdulillah dibangkitkan daripada tidur. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Ta'ala. Apa kelebihan dia? Nabi kata tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Kita hanya sebut alhamdulillah je. Bukannya berat, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Itu dia ada timbangan dia tersendiri tu. Amalan-amalan yang kita buat tadi hakikatnya diberi suatu kebaikan. Allah Ta'ala akan berikan satu balasan. Allah Ta'ala tak bagi sia-sia macam tu. Kita dah pulun, kita dah buat, Allah Ta'ala bagi ganjaran di sebalik apa yang kita lakukan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Dan subhanallah, alhamdulillah tadi hanya alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Dan kalimah subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tu kita buat nasyid dulu, Nur Rehan buat nasyid.
Subhanallah macam mana? Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah maha suci Allah. Alhamdulillah, bukan rehannya ijaz. Subhanallah maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Pujian hanya untukmu. Dapat pahala di sebalik benda tu. Hanya sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pamayang nak berzikir, masuk dalam syurga. Sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar. Jangan malah, jangan segan. Zikir macam tu pun dah beri kelebihan kebaikan untuk diri kita. Pamayang. Walaupun kalut nak start kereta, nak balik rumah, nak masuk kerja, nak pergi ke office, nak buat apa-apa, jangan terlepas subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau beramai-ramai dengan anak-anak, dan tu anak-anak gaduh nak main, pada mayang gaduh nak main, zikir ramai-ramai. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sia-sia apa yang kita buat. Ada biji tasbih ni pergi Mekah beli tasbih mahal. 100 rial, padahal benar biasa. Tasbih je pun bukannya susah apa tasbih. 100 rial beli, balik-balik main simpan. Duk tunjuk je buah dalam Mekah. Rugi lah, ambil guna, ambil hak mahal tu guna. Pasti dah dia ada kelebihan. Bawa buah ringan dah. Dah kata mahal tu sebab dia ringan, dia ada kelebihan dia sendiri lah. Sebab ringan, mudah, senang bawa, tali tak putih, biji dia tu kerah. Bawa subhanallah, 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 subhanallah. Ni kalau bersembang buat tasbih, macam-macam tasbih dia ada. Hak yang kayu kokar, hak tulang unta, hak biji kurma, hak kayu kemuning, macam-macam tasbih dia ada. Tak pernah ada guna pun. Aku beli tak di rumah aja, rugi lah. Biar tasbih yang kita beli tadi digunakan untuk berzikir. Tujuan apa tasbih tadi itu? Untuk perkirakan. Nabi kata 33, 33, 33, gunakan sebaik mungkin. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Dan subhanallah dan alhamdulillah, maha suci Allah dan pujian bagi Allah, kedua-duanya memenuhi di antara langit dan juga bumi. Allahu Akbar. Berat sungguh tu, banyak sungguh, besar sungguh. Tu Allah Ta'ala nak bagi dekat kita tu. Kalau sekadar kata alhamdulillah memenuhi timbangan, tapi bila mana digabungkan subhanallah dan juga alhamdulillah memenuhi langit dan juga bumi. Allahu Akbar. Timbangan kita makin berat, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Kemudian hadis menyebutkan lagi ni amalan-amalan yang akan ditimbang, akan diletakkan untuk kita masuk ke dalam syurga, timbangan kebaikan. Wassalatu nurun, sembahyang itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Kita duduk bersedekah, bukti kata kita ni hidup di dunia ni rajin menginfakkan harta kita. Wassabru diyaun, sabar itu adalah cahaya. Wal Quran hujjatun laka aw alayka, dan Al-Quran itu menjadi hujah kepada kamu, menjadi pembela kepada kamu, memberi syafaat kepada kamu, aw alayka, ataupun dia akan mendakwa kamu. Dulu hang baca aku. Tadi yang pertama tadi kita baca Al-Quran, dia bagi syafaat kebaikan untuk kita. Aw alayka, dia akan menjadi hujah kepada kita. Hang baca Al-Quran awak hang tak ikut. Hang baca Al-Quran sebab apa? Hang buat perkara mungkar. Hang tak tahu kata Al-Quran tu suruh perkara kebaikan, tapi tetap juga hang buat benda-benda mungkar. Maka dia akan menjadi hujah kepada kita. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dan setiap manusia itu setiap hari bila mana bangkit saja pagi-pagi itu, ada sebahagiannya yang menjual dirinya. Menjual dirinya. Famu'tiquha, lalu dia membebaskannya. Dia bebaskan macam mana? Dengan cara dia meletakkan diri dia, ikutnya tu ayat di sini, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu. Dia menjual dirinya ni sebagai benda yang duduk di tengah-tengah, sama ada untung ataupun rugi. Bila kata jual, ada untung ada rugi. Maka Nabi di sini bagi tahu kita ni tiap-tiap hari bila bangkit saja, kita ni duduk dalam keadaan kita ni terjual. Bila mana kita terjual, sama ada kita dapat untung ataupun rugi. Untung bila mana kita melakukan segala amalan, melakukan segala kebaikan, melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala, maka kita membebaskan kita daripada neraka. Au mubiquha,
ataupun kekal kita dalam neraka tadi, bila mana maksudnya kita rugi. Masuk dalam neraka kerana apa? Amalan yang kita lakukan tadi, antaranya kerana tak bertambah. Umur dah bertambah tapi amalan tak bertambah, ataupun dia buat perkara mungkar, wal'iyazubillah, dicampak ke dalam neraka. Tu maksud kata kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Maka setiap seorang tu apabila tiap-tiap hari berpagi-pagi ia, maka dia menjual dirinya, sama ada dia akan meraih keuntungan ataupun mendapat kerugian. Untung dia bila mana dapat melaksanakan ibadah, dapat melaksanakan tujuan utama dia hidup di dunia ini, dia sebagai seorang hamba, ataupun dia merangkap dirinya, mencampakkan dirinya ke dalam neraka kerana melakukan perkara-perkara maksiat, wal'iyazubillah. Itu hadis yang pertama menjadi dalil kata bahawa setiap amalan kita tadi akan ditimbang. Semua kali akan diperkirakan. Dan hadis yang kedua, ma akhrajahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-Rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ni kelebihan yang Nabi sebut pada kita, bagi panduan kepada kita, bagi tips kepada kita, peluang untuk raih sebanyak-banyaknya pahala untuk kita beratkan timbangan amalan kita. Apa kata Nabi? Dua kalimah yang disukai, yang sangat-sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala cukup suka pada dua kalimah ni. Kalimah ni cukup Allah Taala ambil perhatian. Bila mana Nabi suka, Allah Taala suka, bila kita sebut saja Allah Taala akan memandang kepada kita. Allah Taala akan tengok kita. Kemudian kelebihan dia pula khafifatani 'alal lisan. Ringan sangat, mudah sangat untuk lidah menuturkannya. Makanya susah pun dua kalimah ni. Allah Taala cukup suka, dan juga dua kalimah ni cukup mudah untuk kita tuturkan. Thaqilatani fil mizan. Yang kedua-duanya cukup memberi timbangan yang berat kepada timbangan kita di akhirat nanti. Wazunul a'mal tadi. Maksudnya beruntung sangat-sangat. Benda yang mudah tapi banyak untung dia. Maksud kata, kalau kata dalam berniaga, kita kiaskan dengan perniagaan. Benda yang mudah untuk kita dapat, mudah yang kita hasilkan, tapi cukup mahal. Orang pakat berebut lah. Orang pakat buat lah. Orang pakat duk carilah benda apa ni. Contohnya apa dia? Emas yang kita berebut beli dulu masa di awal-awal COVID-19. Semua pakat berderu, pakat duk beli sampai ke RM5, padahal asal daripada RM1.20 je. RM1.8 je sekeping tu. Tapi disebabkan dia tu orang nak sangat, maksudnya permintaan tinggi, benda simple je, benda mudah je, tapi disebabkan memang orang nak sangat, maka dia boleh menjadi mahal. Padahal mudah je untuk hasilkan dia. Lalu berderulah orang pakat duk buat topeng muka, buat sendiri. Buat DIY. Buat sendiri, jek and jual tu pun boleh tahan juga. Modal berapa duit je? Modal dalam RM2, RM3, jual sampai dekat RM7. Jual sampai ke RM10. Siap promote dekat, boleh dibasuh, tak tembui, macam-macam lah. Kerana apa? Benda tu mudah tapi nilai dia tinggi. Tu yang kita nak tu. Sama juga dengan kalimah yang Allah Ta'ala, yang Nabi sebut ni, yang mana Allah Ta'ala sangat suka kepada dia, mudah untuk kita tuturkan, dan juga cukup berat di atas timbangan. Benda apa yang dua kalimah ni? Lalu Nabi sebut subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua perkataan ni, dua kalimah ni, rajin-rajinlah kita sebut subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dengan kepujian untuknya, dan maha suci Allah yang maha agung. Tentu kita sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sambil-sambil tunggu nak buka Facebook live. Bila Ustaz nak live ni, fikirlah dulu. Fikirlah, ambil biji tasbih tu, lepas pandai mayang subuh. Hari ni agak lewat ni, ikut mayang subuh. Tadi dah puasa lebih kurang dalam pukul 6.30 tu, dah kira nak buat dah. Tapi tak boleh katu punya, buka lampu ni katu, buka lampu katu. Nak buat di luar pula, dia buat luar ni gelap. Nak buat luar lah, cahaya tak cukup. Tapi di sini cahaya cukup. Ni bateri pula nak habis. Tak apa, takat mana yang boleh. Jadi
nak buat luar cahaya tak cukup, nak buat di dalam ni katu pula banyak. Sebab tu lah tangguh sikit lebih kurang dalam pukul 7 tadi barulah kita buat apa, kita bersiaran untuk video live ni. Walau bagaimanapun alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sempurnakan juga. Jadi timbangan yang cukup berat di akhirat sana memberatkan timbangan amalan kita hanya dengan memperbanyakkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebut banyak-banyak, berzikir. Duduk saja kita berzikir, biji tasbih tu kira selalu bagi cukup 100 biji, maka dia akan memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kemudian musannif menyebutkan lagi wal khulqu fil waznil a'mali yakununu ala salasati asnafin, dan juga makhluk ini terbahagi kepada 3 golongan ketika mana ditimbang amalan mereka ni. Bila mana ditimbang, mereka ni ada 3 jenis, ada 3 golongan. As-sunful awal, golongan yang pertama, humul ladhina thaqulat mawazinuhum warajjahat kiffatul hasanat ala kiffatil sayyi'at. Kiffah, dia sebut kiffah di sini. Kiffah di sini maksudnya benda yang ditimbang. Disebut dalam ni, kitab ni kiffah, bukan kafah, kiffah. Kiffah. As-sunful awal, golongan yang pertama, mereka yang timbangan mereka menjadi berat dan juga memberati timbangan yang baik berbanding dengan timbangan yang buruk. Kifatil hasanat ala kifatil sayyiat. Wa haula'i ashabul jannah, dan mereka inilah adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam, seperti mana dalam surah Al-Qari'ah ayat ke-6 hingga ayat ke-7 Allah Ta'ala cerita golongan ni. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Sesiapa yang timbangan amalan dia tadi berat, maksudnya timbangan kebaikan dia tadi berat, fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka di dalam kehidupan yang sangat-sangat disukai. Dia meredai, dia suka terhadap amalan tersebut, maksudnya nikmatlah. Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Adapun golongan yang kedua, as-sunfus salis, golongan yang kedua, humul ladzina khaffat mawazinuhum warajjahat kifatus sayyiat ala kifatil hasanat. Golongan yang kedua iaitu golongan yang ringan timbangan amalan kebaikan mereka. Timbangan dia tadi ringan, tadi timbangan dia berat, yang ni timbangan dia ringan, dan berat tu pun ringan tu pula warajjahat kifatus sayyiat ala kifatil hasanat. Timbangan ataupun benda-benda yang duduk pada perkara yang buruk lebih berat berbanding dengan perkara-perkara yang baik. Ni golongan yang kedua. Golongan yang baik tadi, hak yang baik tu berat lagi, hak yang buruk ni jadi ringan. Golongan yang kedua, hak buruk ni berat, hak yang baik ni ringan. Bila dah ringan jadi macam mana? Wa haula'i hum ashabun nar, dan mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Wal-iazubillah. Allahu Akbar. Sebut neraka ni kita takut. Janganlah duk sebut walaupun sikit. Janganlah dia sebut, neraka pun neraka lah, saya tak tahan ustaz, tak tahu nak buat macam mana, neraka pun neraka lah. Jangan duk sebut macam tu. Bila sebut kata neraka ni, Allahu Akbar, wal-iazubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhi kita daripada masuk dalam neraka. Allah Ta'ala sambung lagi, Allah Ta'ala cerita lagi berkenaan dengan golongan ni dalam surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun golongan-golongan yang ringan timbangannya, ringan timbangan kebaikan dia, hak sebelah kebaikan tadi menjadi ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu tak benar apa yang dikatakan mahiyah tadi? Hawiyah tadi benar apa? Apa dia yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah, neraka api yang sangat, api yang menyala, yang sangat panas. Tu narun hamiyah, api yang bersangatan panasnya. Wal-iazubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan yang kedua ni. Adapun golongan yang ketiga, humul ladzina stawat hasanatuhum wa sayyiatuhum. Golongan yang ketiga iaitu orang-orang yang kebaikan dan juga keburukan sama banyak. Wa haula'i hum ahlul a'raf wa yabqa haula'i hatta yamtahinuhumullahu fa'amruhum mawkulun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Fa'amruhum mawkulun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga ini yang mana
Hasanatuhum wa sayyi'atuhum, kebaikan dan juga keburukan ni sama banyak. Tadi golongan yang baik dia tu banyak masuk dalam syurga. Hak yang jahat ni jadi ringan. Ada golongan yang kedua pula, hak jahat ni ringan, hak baik yang jahat ni berat dan juga hak baik ni ringan, masuk dalam neraka. Ada golongan yang sama banyak. Bila ditimbang, mereka yang sama banyak. Ahlul A'raf, ada tafsir mengatakan puak-puak yang kata sama berat timbangan dia ni, ada yang mengatakan orang-orang yang mati syahid fi sabilillah, tetapi mereka ni tak mendapat restu daripada ibu dan ayah. Ibu ayah tak benarkan mereka pergi berjuang, berjihad. Mereka pergi juga, ni kata qil. Ada yang menyebutkan tafsir macam tu. Mereka ni orang yang berjuang fi sabilillah, syahid, mati. Tapi disebabkan mak bapak mereka tak setuju, mak bapak mereka tak mau, maka mereka ni termasuk dalam golongan Al-A'raf. Ada juga pendapat tak ahli tafsir mengatakan orang Al-A'raf ni, orang yang duduk di atas pagar ni, duduk tengah-tengah ni, iaitu golongan yang salah seorang daripada orang tua dia tak meredai dia. Salah seorang daripada orang tua dia tak suka dekat dia. Maksud kata dia ni neraka lah, salah seorang. Seorang kata okey, ayah kata okey, mak kata tak okey. Mak kata okey, ayah kata tak okey. Buat-buat ni. Mereka ni duduk di tengah-tengah. Nak masuk ke neraka kan nak masuk syurga? Tak, duduk di tengah-tengah. Ashabul A'raf. Duduk di satu tempat yang tinggi, tembok di antara syurga dan juga neraka. Kerana apa mereka duduk di tengah-tengah? Kerana mereka pergi ke neraka kerana kemurkaan salah seorang daripada orang tua dah. Pergi ke syurga kerana keredaan salah seorang daripada orang tua dah. Kerana dapat redha, maka dia nak pergi ke syurga. Tapi dapat murka daripada orang tua dia, maka layaknya pergi ke neraka. Tapi tak tahu, kena syurga ke neraka, syurga ke neraka, syurga ke neraka, akhirnya duduk di tengah-tengah. Tu ahli tafsir ada menyebutkan secara khusus bagi orang yang ada kedua ibu ayah dia, maka berbaktilah. Jangan kita buat lebih kurang. Buat sebaik mungkin. Ibu dan ayah kita membesarkan kita. Buatlah sebaik mungkin terhadap mereka. Berikan kebaikan untuk mereka ni sedaya termampu. Gembirakan mereka untuk ibu dan ayah. Ada juga yang disebutkan orang-orang ni terdiri daripada malaikat, tapi pendapat tu tak kuat. Pendapat yang mengatakan Ahlul A'raf ni ialah para malaikat, sebahagian daripada para malaikat. Ada yang kata yang tu tak kuat. Hak tu hanya ada dia punya tafsiran dia tersendiri. Tapi yang tu tak kuat. Antara yang kuatnya seperti mana yang disebutkan tadi, kebaikan dan juga keburukan itu sama banyak bila mana dikiaskan kepada orang yang berjuang fi sabilillah, mati syahid, tapi ibu ayahnya tak bersetuju. Ada pula salah seorang daripada ibu dan ayahnya tak meredai dia. Seorang kata okey, seorang kata tak okey. Juga yang ni termasuk di dalam golongan Ahlul A'raf. Ada lagi lah tafsiran-tafsiran yang lain. Yang tu apa yang sempat yang anda tahu daripada tafsiran berkenaan dengan Ashabul A'raf ni. Disebutkan juga, di sini anda sebut sikit no? Disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas dan juga Huzaifah ibn Yaman. Dia menyebutkan bahawa yang dikatakan Ahlul A'raf ialah qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum faqasurat bihim sayyi'atihim 'anil jannah wa tajawaz bihim hasanatuhum 'anil nar fawaqafu hunaka hatta yaqdi Allahu fihim ma yasha' thumma yadkhiluhumul jannah bifadli rahmatih. Golongan ahli A'raf ni ialah orang-orang yang keburukan dan kebaikan itu sama banyak. Nak pergi ke syurga, tapi ada benda yang buruk, ada benda yang tak elok yang dia lakukan. Nak pergi ke neraka pula, ada benda-benda baik yang boleh menyelamatkan dia daripada neraka. Maka dia duduklah di tengah-tengah. Sampailah Allah Ta'ala memberikan satu ujian kepada mereka, akhirnya boleh masuk dalam syurga. Akhirnya masuk dalam syurga juga. Summa yudkhilul jannah bifadli rahmatih. Akhirnya mereka ni dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu pun kita tak mau lah. Ahlul A'raf ni pun kita tak mau. Yang kita nak ialah kita nak ashabul jannah. Kita tak mau jadi ashabun nar, dan kita tak mau juga jadi Ahlul A'raf. Dan yang terakhir, pengarang sini menyebutkan walisailin an yas'ala. Ada juga orang bertanya, ma haqiqatu hadzal mizan alladhi tuzanu bihil a'mal? Apakah hakikat benda tu macam mana? Bagaimana berlakunya timbangan amalan ini? Yang alat tadi macam mana nak timbang ni?
Macam mana kita nak timbang amalan kebaikan kita ni? Wal jawabu ala zalika annana fi hadhihi dunya indana iddatu mawazin. Pengarang ni menyebutkan, dia buat kiyah dengan dunia kita ni. Di dunia kita ni ada pelbagai timbangan. Wa kullu mizadin mu'iddun lil amri alladhi yaqumu bihi. Dan setiap timbangan tadi ni disediakan untuk urusan dia. Hak ni nak buat timbang apa? Timbang beras. Hak ni nak buat timbang apa? Timbang mas. Hak ni nak buat timbang apa? Timbang ikan. Hak ni nak timbang apa? Timbang sayur. Dia ada di punya tingkat-tingkat dia. Wa yakhtalifu tarkibu ala tarakibil mawazin al-ukhra. Dan berbezanya cara pembuatan timbangan tadi berdasarkan kepada perbezaan apa yang nak ditimbangkan. Contohnya disebutkan di sini, fabidhanun lil hararah wa midhanun lil kathafa wa midhanun lil dhagat wa midhanun lil ajsam wa hakadha. Dia ada banyak timbangan, ada banyak ukuran. Ada yang timbang, kita tadi baru duk bincang timbangan hak jenis letak tu naik nombor, tu je. Timbang berat. Tu nama timbang berat. Tapi ada lagi timbang-timbang yang lain. Timbang tara apa darajah hararah, apa cuaca, panas sejuk. Timbang suhu. Ada lagi. Timbang jarak. Ni jauh mana ni? Tadi timbang berat. Ada timbang jarak, ada timbang suhu, ada timbang tinggi ataupun rendah. Orang bagi timbang layak. Nak bagi sama, nak bagi level. Tu macam-macam timbangan. Di dunia pun ada pelbagai-bagai timbangan. Tak mustahil adanya timbangan amalan. Mungkin satu hari nanti ada lah buat catatan semua kak. Tapi tak tahulah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Di sini pun pengarang ni sebut, wallahu subhanahu qadirun ala ijadi mizanin yatanasabu ma'a wadhnil a'mal. Walakin ma'rifatu haqiqat hadzal mizan mawqulun ila ilmi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mampu mengadakan segala timbangan yang kita ada di dunia ni. Maka timbangan amalan tadi kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang tahu macam mana rupa dia, macam mana kegunaan dia, dia punya spek dia macam mana dia ditimbang. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui. Dan benda tu tak akan silap. Allah Subhanahu Wa Ta'ala timbang tepat, tak akan silap. Kita manusia pun boleh cipta timbang yang canggih, apatah lagi Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Kita ni dicipta oleh Tuhan. Maka Tuhan tadi lebih berkuasa berbanding dengan kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala mampu melakukan segala-galanya. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Taala nak menghendaki sesuatu, hanya disebut kata jadi, maka jadilah semua perkara ini. Jadi yang tu sajalah yang boleh anda kongsi bersama pada pagi ini. Kuliah subuh yang boleh anda berikan, khususnya perbincangan berkenaan dengan as-sirat, iaitu bukan perbincangan berkenaan dengan waznul a'mal, berkenaan dengan timbangan amalan ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita, memberikan kekuatan iman kita, meyakinkan kita bahawa hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan segala-gala apa yang disebut oleh Nabi berkenaan dengan hari kiamat ini pasti akan terjadi. Dan benda tu bukanlah benda yang direka-reka, bukan dongengan, hakikatnya benar berlaku. Semua ni adalah benda yang pasti akan berlaku. Tinggal kita saja meyakini ataupun tidak terhadap perkara-perkara yang disebutkan tadi. Jadi segala itulah yang boleh anda kongsi bersama pada hari ini. Demi semua pula tu. Sekarang itulah yang boleh anda kongsi bersama pada pagi ini, daripada apa yang anda belajar dan apa yang kita baca daripada kitab Aqidatul Islamiyah ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat pada kita semua, menambahkan keyakinan pada diri kita, dan juga menambahkan lagi ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tak ada nak baca mesej-mesej yang dihantar di sini sebab mati yang mungkin di sini boleh tengok mesej-mesej yang dihantar, apa komen, apa saranan daripada sahabat-sahabat tentang video yang dihasilkan ini. Sebelum tu anda nak tengok sikit apa yang disebutkan di sini. Anda akan baca sebelum kita tutup
pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah. Hanya dikongsi tapi tak ada komen di sini, tak apalah. Ikutlah, nak komen apa pun komen lah. Apa-apa yang saya kongkonnya daripada mana, clear tak clear, jelas tak jelas, ataupun sound clear ke kamera macam mana, sengit ke apalah, komen lah. Yang penting perkara tersebut dia akan memberi pengetahuan untuk dia, untuk hasilkan video yang lebih berkualiti. Satu lagi anda nak baca, tengok daripada audio kuliah. Apa kata audio kuliah sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah kita daripada saluran audio kuliah. Boleh buka. Ada komen di sini, saya baca. Okey, saya tanya ke dia, alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Azizah Zulkifli, Purnama Hijau. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Ta'ala, pencinta abadi, Melaka clear, alhamdulillah. Sejak sahur tadi hujan rahmat tu, pencinta abadi, alhamdulillah, dapat rahmat di Melaka sana. Muhammad Nur Umar, alhamdulillah, Kajang Selangor, bagus, dapat clear di sana. Kongsikan kepada sahabat yang lain. Zaidi Daud, alhamdulillah, jelas di KL pun jelas. Sekali lagi anda doakan mudah-mudahan KL dibebaskan segera, diangkat musibah COVID-19 ini. Muhammad Jaafar, Teluk Intan, Perak, jelas. Purnama Hijau, Terengganu clear, alhamdulillah. Dan juga Jaafar dengan Abu Yahambali, ada teks sahabat Abu Yahambali, sahabat Hajjah Murnida, alhamdulillah. Dan juga yang terakhir Razman Subhi daripada Gombak clear, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, beri kesempatan untuk kita, beri kelapangan, beri kelebihan nikmat pada kita semua pada hari ini. Mudah-mudahan nikmat ni akan berterusan pada kita semua, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh ataupun akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan Hizib Bahar lil Imam Syazili. Mudah-mudahan zikir yang kita alunkan, zikir yang kita baca, ayat Al-Quran yang kita alunkan nanti, Allah Ta'ala akan pandang kepada kita, beri kebaikan kepada kita, ditambah segala amal kebaikan, diberatkan timbangan amalan kita, insya-Allah, dengan berkat bacaan Hizib Bahar Imam Syazili ini. Jadi marilah sama-sama kita baca, dan khususnya niatkan agar musibah COVID-19 ini diangkat segera daripada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ali ya Azim, ya Halim ya Alim, anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi, tansuru man tasha wa antal azizur rahim. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين
واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian dulu pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.